ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, amma ba'. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini, pagi yang mendapat doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi mereka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Allah Subhanahu wa taala melimpahi rahmat dan kasih-Nya kepada kita, insya-Allah. Kepada semua para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama, seperti biasa saya mohon respon di ruang komen. Tuliskan di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak, dan nyatakan lokasi anda, dan kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi, boleh berikan respons setakat ni. Adakah suara saya kedengaran jelas? Tadi saya dapat mesej macam dia kata tak ada sound. Cuba cek balik yang lain macam mana, ada sound ke tak ada sound? Sebelum kena sound dengan saya. Okey, cuba respon. Adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Tuliskan di ruang komen jelas ataupun tidak. Kalau tak jelas, saya cuba cek kat mana kesilapan. Kalau jelas, kita akan teruskan insya-Allah pada pagi ini. Saya tak kejap sebentar.
Pada pagi ni siapa yang ada kitab boleh buka kitab di muka surat 95. Muka surat 95 kitab tajwid kita, siapa ada? Sekejap saya cari saya punya tu. Sekejap Okey, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 95 berkenaan dengan tajuk kesalahan dalam membaca Al-Quran. Saya cuba carikan untuk saya sharekan bersama-sama kepada yang tidak ada kitab. Okey, sebentar. Okey, saya tengok. Itu dia. Muka surat 95. Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Okey, semua dapat lihat jelas? Boleh berikan komen. Dengar Ustaz. Okey, semuanya alhamdulillah baik. Okey, jelas daripada Singapura, masya-Allah. Puan Anizah daripada Singapura, ya, alhamdulillah. Puan Rizah Tifin, kepada semua yang mengucapkan salam saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Anizah Omar, Norizi Tahrifin, Nurul Ain. Baik, terima kasih. Saya pada pagi ini tidak dapat bersama-sama di Kubak Center kerana menjaga anak-anak di rumah. Zaujah ataupun isteri saya ikut due date dia hari ni, dia bersalin. Doakan mudah-mudahan dipermudahkan, insya-Allah. Okey. Kalau jelas, insya-Allah. Okey, tekan butang like, butang love di bawah sebagai tanda sokongan, sebagai tanda kasih terhadap Al-Quran atas usaha-usaha Klinik Ngaji Kubak Center mengadakan pengajian kuliah duha setiap hari Rabu untuk kelas saya lah. Okey. Dan tekan butang share ataupun tag rakan-rakan kita ramai-ramai supaya mereka pun sama-sama turut belajar sesuatu daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang berkongsi ni juga akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sudah. Tekan butang like, butang love, butang share. Share dengan kawan-kawan yang lain-lain dan juga tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan mereka pun dapat sama-sama mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada pagi ni. Baik, saya teruskan. Okey. Surat 95, saya hari tu sempat baca sampai nota yang kedua, nota yang ketiga saya terpaksa tangguh. Saya ulang sedikit kesalahan dalam membaca Al-Quran, iaitu di mana perkara pertama yang kita kena jaga ialah mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan. Kerana kesalahan yang sengaja ketika membaca Al-Quran dengan sengaja ni boleh menyebabkan dosa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid, dengan baik seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan kepada seterusnya hinggalah ke generasi kita pada hari ini. Ya, ulama dulu dia memang menitik beratkan. Kalau kita nota yang kedua, ulama dulu sangat menitik beratkan masalah lahnun ataupun kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan yang berlaku ketika membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya pembaca ataupun qari dapat menghindarkannya. Jadi ulama sungguh-sungguh dia berpesan kepada kita supaya mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh salah dalam membaca Al-Quran. Kerana salah dengan sengaja itu boleh menyebabkan dosa. Okey, kita tengok yang ketiga, nota yang ketiga. Okey. Kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran dinamakan lahan ataupun lahnun. Okey, apa dia? Lahan. Makna lahan pada bahasa iaitu salah ataupun silap. Jadi bahasa Arab salah ni boleh kita katakan khata'. Kalau ada seseorang tu buat kesilapan, kita kata khata'. Itu salah. Tapi kalau pada perbuatan membaca Al-Quran, kalau salah ketika membaca itu dipanggilkan lahan ataupun boleh jugalah kita kata salah ataupun silap. Pada istilah, maksud lahan itu ialah melencong atau berpaling daripada kebenaran ketika membaca Al-Quran. Okey. Semua okey setakat ni? Okey, saya teruskan. Lahan terbagi kepada dua, iaitu lahnul jali dan khafi. Satu lahnul jali, satu lagi lahnul khafi. Ini pun kita biasa dengar. Jadi huraian dia macam ni. Baik, apa dia lahnul jali? Iaitu kesalahan yang nyata, terang. Lahnul jali
terjadi dalam beberapa keadaan. Antaranya seperti berikut. Ini memang salah yang jelas. Orang-orang biasa pun tahu kesalahan tersebut. Apa dia kesalahan tu? Iaitu yang pertama, tertukar huruf yang boleh mengubah makna, seperti menukar huruf ha kepada huruf kha. Contoh pada kalimah Ar-Rahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tebal. Asalnya kita nak menipiskan huruf ha, Rahim, tapi mungkin dia melampau ke ataupun tersilap ke. Kalau dengan sengaja dia baca Rahim, maka itu telah menyebabkan dosa kerana telah mengubah makna yang buruk. Nama Allah Ar-Rahim, nama yang maha pengasih, penyayang, tetapi bila makna Rahim tu membawa makna yang buruk, okey, tak boleh. Jadi jangan mudah-mudah, jangan suka-suka tertukar. Dan kita kena elakkan juga daripada melakukan kesalahan tersebut, sama ada sengaja ataupun tidak. Kalau tak sengaja tu sebab kita tak belajar dan tak bersungguh-sungguh memelihara lidah kita daripada melakukan lahan. Okey, saya teruskan. Yang kedua, tertukar huruf walaupun tidak berubah makna, seperti menukar huruf sad kepada sin pada kalimah sirata, ditukar kepada sirata. Kalau dia tukar itu dengan tujuan membaca qiraat yang lain, itu boleh. Sebab memang ada qiraat yang lain membaca dengan sin, sirata. Tetapi kalau tidak kerana membaca qiraat, dia baca qiraat dia lah sebenarnya, tapi dia telah menukarkan huruf sad kepada sin, maka itu adalah termasuk kesalahan, dan kesalahan itu adalah lahnul jali, kesalahan yang jelas walaupun tidak berubah makna. Sebab dari sudut makna, sirat ataupun sirat dengan sad ataupun sin berubah makna tetapi tidak berubah huruf tetapi tidak berubah makna. Okey, itu kesalahan yang kedua. Jelas orang boleh dengar dan tahu kesalahan tu, tertukar huruf. Sama ada tertukar huruf yang merubah makna ataupun tukar huruf tidak mengubah makna. Okey. Yang ketiga, tertukar baris yang boleh mengubah makna. Seperti menukar baris fathah kepada baris dhammah pada huruf ta. Ni kalau tukar baris je, an'amta, telah engkau memberi nikmat. Kalau an'amtu, ta tu kita baris depan, aku yang bagi nikmat, yang aku telah bagi nikmat. Bila masa pula kita bagi nikmat kepada orang-orang beriman, kan? Sedangkan yang bagi nikmat itu adalah Allah. Engkau tu kembali kepada Allah. An'amta. Yang ni ditukar baris. Tukar baris yang boleh mengubah makna. Itu adalah kesalahan jali, lahnul jali. Okey, itu kesalahan juga, termasuk dalam kesalahan yang jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, meninggalkan syiddah ataupun sabdu. Itulah bahasa Melayu kita panggil sabdu, kerana boleh mengubah makna. Sebab kalau kita mengubah satu baris pun kadang-kadang boleh merubah maknanya. Okey, jadi meninggalkan syiddah kerana boleh mengubah makna, seperti meninggalkan syiddah pada huruf ya pada kalimah iyyaka, kan? Sabdu pada huruf ya tu, kalau kita kata iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Tapi kalau kita buang huruf tanda sabdu tu, syiddah tu, iyyaka na'budu, dia baca Quran tu sambil lewa. Iyyaka na'budu wa iya, tu salah. Kesalahan itu boleh mengubah makna kepada makna yang buruk. Daripada hanya kepada engkau kami sembah, kita akan kata hanya bulan yang kami sembah dan hanya bulan yang kami minta. Tak pasal-pasal kita minta kepada bulan pula. Jadi itu kesalahan yang boleh berubah makna. Sebab tu kena hati-hati dan pelihara lidah kita, jangan melakukan kesalahan. Kerana kalau dengan sengaja kita merubah huruf, baris ataupun baris dan sebagainya, boleh menyebabkan tertukar makna yang kepada makna yang baik kepada makna yang buruk. Kalau dengan sengaja, boleh menyebabkan batal syahadah kita.
Kalau dengan sengaja. Jadi sebab tu benda ni perlu berhati-hati, tidak boleh bermudah-mudah, tidak boleh bermudah-mudah. Okey, baik. A, B, C, D, E pula. Okey, yang ke berapa? Yang kelima, menambah huruf kerana boleh merosakkan makna, seperti menambah huruf waw pada kalimah li ulil albab. Albab ditambah kat mana waw tu, li u, dia panjangkan kat situ. Dia ada waw tapi waw ni tidak dibaca. Jadi tak boleh kita sengaja-sengaja menambah-nambah. Sebab tu menambah huruf tak boleh, kurangkan huruf pun tak boleh, menukar huruf tak boleh, menambah ataupun menukar baris pun tak boleh. Jadi menambah huruf pun termasuk kesalahan yang boleh merosakkan makna. Okey. Kemudian yang keenam, meninggalkan huruf. Tadi menambah huruf, yang ini pula dia meninggalkan huruf kerana boleh merosakkan makna juga. Seperti meninggalkan huruf ya pada kalimah huyyitum. Macam mana bunyi dia, wallahu alam, mungkin dibaca huy, huyyi, macam mana huyyitum, huyyitum, dia baca pendek, dia dah buang huruf ya tu. Maka juga sebenarnya boleh merosakkan makna. Tambah huruf tak boleh, kurangkan huruf pun tak boleh. Dia gugurkan, dia hilangkan, dia buang satu huruf pun tak boleh. Kalau satu huruf pun tak boleh, apatah lagi kalau banyak huruf. Sebab tu kita belajar Al-Quran, berguru, bertajwid. Belajar tajwid ni adalah untuk memelihara lidah kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itu yang ke berapa dah? Ke-6, ke-7. Menukar lafaz huruf. Menukar lafaz huruf kerana merosakkan makna, seperti menukar lafaz jim menjadi ji. Huruf jim dia jadi ji. Ni kalau siapa yang biasa pergi ke Mesir, orang Mesir ni dia punya apa, pelat Mesir tu, orang kata dialek Mesir tu, pada kalimah jim tu dia akan baca dengan ga. Iza ja, dia akan baca iza ga. Tu sebenarnya tak boleh. Walaupun Al-Quran tu bahasa Arab, tapi dia adalah menggunakan lahjah Quraisy, lahjah Arab Fusha, bukan lahjah Mesir, bukan lahjah bangsa-bangsa Arab yang lain. Dia mesti menggunakan lahjah Quraisy, bahasa Arab Fusha. Kalau jim bunyinya ja lah, tak boleh ga, iza ga. Kalau kita contohlah, kita kata ikan, itu fasahahnya ikan, tapi orang tinggalnya kata ikang. Dia tak boleh sebut ikan, dia ikang, dia jadi ikang juga. Jadi orang Mesir pun dia ja tu dia biasa sebut ga. Kalau kita kata jaa, gaa, dia akan kata gaa. Dia sebab lahjah ataupun pelat Mesir tu. Okey, pun tak boleh juga kita tukar-tukar menggunakan pelat-pelat bangsa negeri-negeri ataupun bangsa-bangsa tertentu, tak boleh. Ataupun dia menukar lafaz huruf kerana merosakkan makna, seperti tukar lafaz qaf. Ni tadi tukar jim kepada ga, ni tukar qaf menjadi ga juga. Ni pula apa ni, lahjah ataupun pelat Arab Saudi. Contoh pada kalimah qamisah, dia akan kata gamisah. Dia tak panggil qamis. Qamis ni baju kan. Orang Arab ni Arab Saudi. Arab Saudi ni dia huruf qaf tu kadang-kadang dia tukar kepada ga juga. Qamis dia kata gomis. Dia kata gamis. Kan kita sebut kan, ini baju gamis. Gamis tu sebenarnya lahjah Arab Saudi tu. Gamis asalnya qamis, baju. Ataupun menukar lafaz huruf kerana merosakkan makna. Tukar lafaz huruf. Contoh, ini dialek Mesir pula, huruf qaf dia akan tukar jadi huruf hamzah. Sadaqah dia akan jadi contoh sadaqata, dia akan sadaqta. Dia tak qalqalah, tak ada sadaqah.
Kalau kita kata qul, huruf qaf tu qul, dia akan kata ul. Huruf hamzah ditukarkan qaf tu kepada hamzah. Maza taqul, apa tu, bitul ul, dia kata ul, padahal qul. Ditukarkan huruf hamzah kepada huruf qaf kepada huruf hamzah. Itu dialek Mesir pun tak boleh juga tukar-tukar ni. Menukarkan lafaz huruf kerana merosakkan makna, seperti menukar lafaz dad menjadi dha. Ni dialek Mesir juga. Dhabaha, dia kata zabaha. Dhab ni orang pelak-pelak Arab Mesir lah. Memang dia, kalau kita belajar lahjah Mesir ni, dia memang sangat, orang kata, banyak mengubah-ubah huruf-huruf kepada huruf yang lain. Syekh Abdul Hamid Ismail Lashin menyusun satu buku mengenai perbezaan antara dad dengan dha, bertajuk Ad-Diya fi Tamyiz baina dha wa dha. Dinamakan Lahnul Jali, kesalahan yang jelas, kerana kesalahan seperti ini dapat diketahui oleh kebanyakan orang, sama ada qari ataupun tidak. Hukumnya haram lagi berdosa. Nampak? Jelas. Jadi tidak boleh dengan sengaja kita melakukan kesalahan. Yang mana tambah-tambah pula kesalahan Lahnul Jali ini. Kesalahan yang jelas, dia tukar huruf, dia tukar baris, sehingga mungkin sama ada menukar huruf baris tu boleh mengubah makna ataupun tidak mengubah makna. Tetap ianya merupakan kesalahan yang jelas, Lahnul Jali, dan ianya adalah, kalau dengan sengaja, maka hukumnya adalah berdosa. Dia baca Al-Quran tu macam dia baca buku Arab dialek dia. Qamisah, dia kata gamisah. Ataupun kita fa iza qala apa? Qala, kita kata qala, dia kata ola. Dia baca dengan huruf hamzah. Ataupun dia baca dengan huruf gola, tekan dengan huruf G. Itu semua adalah kesalahan-kesalahan yang jika dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Okey, itu namanya apa? Lahnul Jali. Sekarang kita masuk Lahnul Khafi. Okey, sebentar, setakat ni semua okey? Kita tengok. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu. Selamat datang Siti Hajar Muhammad Nazir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sekarang di muka surat yang ke berapa dah? Kita masuk muka surat 98. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab muka surat 98. Kitab yang ni, Tajwid Al-Quran, muka surat 98, Lahnul Khafi. Okey, baik, kita teruskan. Lahnul Khafi, iaitu kesalahan yang tersembunyi. Khafi ni tersembunyi. Mungkin kesalahan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mahir sahaja, ataupun orang yang teliti. Lahnul Khafi tidak akan mengubah makna Al-Quran, tetapi salah di sisi para qurra'. Di sisi ahli Quran yang mahir ni, qurra' ni adalah ahli Quran yang mahir, maka kesalahan yang tersembunyi itu adalah termasuk kesalahan lah bagi mereka. Lahnul Khafi terjadi dengan sebab meninggalkan sifat-sifat yang mendatang, yang masuk pada huruf hijaiyah. Seperti contoh, bacaan yang sepatutnya diizharkan, dia tidak izhar. Kalimah-kalimah yang sepatutnya diidghamkan, tidak diidghamkan. Yang sepatutnya tafkhim, ditebal, dinipiskan. Yang sepatutnya tarqiq, dinipiskan, tapi dia tebalkan. Ditukar tu. Dan sebagainya. Jadi kesalahan ni biasanya akan disedari oleh orang-orang yang mahir lah, orang yang pakar. Dinamakan Lahnul Khafi kerana kesalahan seperti ini hanya diketahui oleh mereka yang mahir mengenainya. Hukumnya haram kalau dengan sengaja, mengikut pandangan kebanyakan ulama', namun ada juga yang mengatakan makruh yang dicela.
Kan ramai di kalangan kita yang baca Quran kadang-kadang tidak menepati hukum-hukum yang mendatang. Hukum-hukum tajwid yang panjang, pendek, yang dengung, yang jelas, yang idgham, yang tebal, yang nipis, kan kita kadang-kadang tersilap. Kalau tidak sengaja dan dalam keadaan kita masih lagi berusaha untuk belajar memperbaiki, sekiranya tersalah dalam tempoh itu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi sekiranya kesalahan yang berlaku, kita baca Al-Quran salah ni, salah tajwid, dengung, panjang, pendek, idgham, izhar, ikhfa, tebal, nipis, salah. Dalam keadaan kita tidak belajar, tak nak usaha untuk belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka kesalahan itu adalah kesalahan yang berdosa. Sebab kita tak nak belajar. Kalau kita belajar, kan dalam tempoh belajar tu berlaku kesalahan, mudah-mudahan Allah ampunkan sebab kita telah ikhtiar untuk memperbaiki bacaan kita. Dalam tempoh tu biasa aku melakukan kesalahan tanpa kita sedari, tidak mengapa, itu diampunkan, mudah-mudahan. Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahawa hukumnya ada yang kata haram, ada yang kata makruh yang dicela. Apa kata Sahib Salsabi Asy-Syafi'i? Katanya kesalahan itu ada dua bahagian, iaitu jali dan khafi. Semuanya haram serta berlaku khilaf pada khafi. Jadi kalau yang jali itu memang jelas haram, tak boleh tukar-tukar huruf, tukar-tukar baris, buang huruf, buang baris dan sebagainya, tak boleh. Tapi yang berkenaan dengan lahnul khafi, ini berlaku khilaf. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Adapun jali itu kesalahan pada binaan kalimah, sama ada merosakkan makna ataupun tidak. Adapun khafi itu kesalahan pada kebiasaannya, tidak mengubah makna. Kalau kesalahan yang khafi ini dia tidak sampai mengubah makna, tidak ada izhar, tidak ada idgham, itu tak ada sampai mengubah makna. Seperti meninggalkan sifat yang mungkin ditebal, dinipiskan, tu kesalahan tu dia tak sampai mengubah makna. Tetapi tidak diketahui akan khafi kecuali ahli tajwid. Jadi yang hanya tahu salah-salah ni orang yang belajar, orang yang pakar, orang yang mahir tajwid, dan diketahui akan jali oleh setiap orang. Sedangkan kesalahan jali ni orang biasa-biasa pun dia tengok, dia dengar kita baca tukar huruf, dia tengok baris sepatutnya atas, dia tukar baris bawah. Huruf dot ditukar pada huruf sod. Dia tukar-tukar tu orang biasa pun boleh tahu. Itu namanya kesalahan jali. Menjaga lafaz daripada jali, kesalahan yang jelas itu, disebut akannya sebagai wajib syar'i, dan menjaganya daripada khafi yang masyhur disebut akan wajib sina'i, dan dikatakan juga sebagai wajib syar'i. Apa yang disepakati mereka padanya adalah betul. Maknanya tidak dapat tidak, kita kena usaha, ikhtiar, bersungguh-sungguh belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar mengelakkan daripada melakukan kesalahan. Boleh ke boleh semua setakat ni? Alhamdulillah. Berkata Ibrahim As-Samannudi, lahan itu ada dua bahagian. Kesalahan itu ada dua, jali dan khafi, semuanya haram. Tetapi ada perbezaan pada lahnul khafi. Adapun jali itu berubah mabni, kata binaan huruf itu, dan khafi itu menghilangkan sifat yang mendatang, sifat-sifat dengung, izhar dan sebagainya. Wajib syar'i, wajib menjauhkan lahnul jali, dan wajib sina'i meninggalkan kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi itu. Jadi tak dapat tidak, kena usahalah untuk baiki bacaan kita dan elakkan daripada melakukan kesalahan. Jangan sengaja-ngaja. Sengaja-ngaja, ada juga kalimah sengaja-ngaja. Okey, perhatian. Setengah ulama tajwid antaranya Syekh Abu Sulaiman Sabir Hasan Muhammad menyebut dalam kitabnya Tabsirah Al-Murid fi Ilmi Tajwid bahawa lahnul khafi terbahagi kepada dua bahagian. Lahnul khafi ni ada dua. Yang kesalahan yang tersembunyi itu, apa dia? Iaitu lahnul khafi yang tidak diketahui melainkan oleh ahli al-ada, iaitu
ulama-ulama tajwid. Ni orang pakar-pakar lah. Seperti apa? Izhar, idgham, iqlab, ikhfa dan sebagainya. Hukumnya tetap haram. Maknanya kalau sengaja tak boleh. Lahnul khafi yang tidak diketahui melainkan oleh mereka yang mahir. Okey, yang ni oleh orang-orang yang belajar tajwid. Yang bawah ni atas. Yang bawah ni pakar dia. Pakar ni lebih lagi sikit lah. Dalam bidang seperti meninggalkan tafkhim. Dia tahu huruf tebal, nipis, takrir, huruf yang bergetar, ataupun persamaan kadar mat tu dia boleh ukur dan dia boleh kira, dia boleh jangka panjang pendeknya. Ni pakar lah. Dan kekurangan kadar gunnah, dengung ni tak cukup, dia tahu. Jadi hukumnya khilaf di kalangan ulama tajwid. Ada yang kata haram, ada yang kata tidaklah sampai haram. Kalau bab-bab sampai tebal, nipis, kurang dengung, kurang panjang, kurang getar, ini pakar-pakarnya lah. Macam kita tanpa sedar kan, contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, contoh kan, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, perempuan rasa saya baca betul ke tak betul? Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba teka. Ceteka. Betul ke tak betul? Kan ada mungkin orang kata betul dah tu ustaz. Tapi kalau yang pakarnya dia kata ini terlebih panjang. Kalau pakarnya. Jadi tetap termasuk dalam kesalahan. Tak boleh juga. Tak boleh. Jadi maknanya terlebih panjang pun tak boleh. Kurang dengung ni, dengung tak cukup, dengung ni tak cukup 2 harakat ni. Kadang-kadang ustaz-ustaz tu yang pakar-pakar tu dia tahu dah. Ini tak cukup dengung, ini tak cukup panjang, ini kurang tebal, ini terlebih takrir, terlebih getar. Semua dia dapat kesan. Itu namanya pakar lah. Okey. Baik, kesimpulannya secara umumnya bahawa membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan adalah satu tuntutan, iaitu kewajipan. Jadi kesimpulannya, apa-apa pun baca Al-Quran seperti mana yang diturunkan adalah satu kewajipan. Sebab tu nak tahu macam mana diturunkan, itu kita kena belajar. Sebab apa? Sebab kita kena belajar dengan orang yang pakar. Orang yang pakar tu sebenarnya dia telah belajar daripada ahli yang pakar lagi. Yang pakar tu telah belajar daripada yang pakar lagi, sampailah mereka belajar sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Kita nak dapatkan keaslian bacaan itu. Maka sebab tu pentingnya rantaian sanad bacaan Al-Quran yang kita yakin bacaan kita itu sampai kepada Rasulullah, kerana kita berguru dengan seorang guru yang guru itu mempunyai rantaian sanad sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk kita membaca Al-Quran seperti mana ia diturunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, iaitu mengumpulkannya di dadamu, iaitu Al-Quran ini, dan menetapkan bacaannya di lidahmu. Apabila kami selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi gurunya Nabi, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dia membacakan, Nabi mendengar dengan teliti, lalu disimpannya dalam dadanya, dan Nabi membaca, lalu disemak dan didengar bacaan tersebut sama ada benar ataupun tidak oleh Sayyidina Jibril. Jadi Nabi dengar Jibril baca, kemudian Nabi hafal, kemudian Nabi pula baca, Jibril pula mendengar dan menyemak adakah betul apa yang dia dapat itu. Itu kaedah namanya talaqi. Talaqi Al-Quran, syarat belajarnya mesti berguru dengan bertalaqi. Berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fizik ke sains ke matematik ke bahasa Melayu ke geografi ke. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu nak belajar dengan cara membaca buku pun boleh, dengan cara tengok CD pun boleh, tak ada masalah. Tapi Al-Quran tidak memadai, dia kena cari guru. Okey? Baik, yang keempat,
Para ulama telah menyatakan bahawa hukum wajib dalam ilmu tajwid ada beberapa ilmu yang berhubung kait dengannya, seperti ilmu qiraat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu syar'i dan sina'i. Ini termasuk dalam hukum wajib juga untuk kita belajar mendalami lagi ilmu-ilmu Al-Quran itu, ilmu tajwid itu, yang mana di antaranya terkait dengannya ilmu apa dia? Al-Qiraat. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 100. Muka surat 100 ya. Panjang tajuk kesalahan ni. Baik. Apa dia? Berkaitan dengan ilmu qiraat ni, dia terbahagi kepada dua, iaitu syar'i dan sina'i. Apa dia wajib syar'i tu? Yang kata belajar ilmu qiraat wajib syar'i, iaitu sesuatu yang diberi pahala jika melakukannya dan akan diazab ataupun diseksa di akhirat jika meninggalkannya. Ada yang kata wajib juga belajar ilmu qiraat ni, tak dapat tidak. Cuma wajib ni tu wajib macam mana? Fardu apa? Fardu kifayah ke? Fardu itulah wajib syar'i ke ataupun yang sina'i itu. Okey, itu yang pertama. Syar'i ni memang kena. Dan siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tidak buat diseksa. Tu wajib syar'i. Wajib sina'i ialah sesuatu yang sangat baik. Sangat baik. Dilakukan dan dikeji jika meninggalkan. Serta boleh ditakzir ataupun didenda atas mereka yang meninggalkannya dengan takzir yang bersesuai. Takzir ni maksudnya kena hukum ataupun denda. Kena hukum sama ada kena denda ke dan sebagainya, tetapi yang bersesuaian lah, denda tu yang bersesuaian. Dia kurang sikit ketegasan dia berbanding dengan yang wajib syar'i tadi. Wajib syar'i ni bawah sikit. Okey, Syekh Muhammad Al-Makki Nasrul Al-Juraisi telah menyebut dalam bukunya Nihayah Al-Qaul Al-Mufid fi Ilmi Tajwid bahawa Imam Ibn Ghazi membahagikan wajib sina'i kepada 3 bahagian. Apa dia wajib sina'i? Iaitu wajib mengetahui masalah khilaf, iaitu perbezaan bacaan di kalangan Imam Al-Qurra, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 24. Ni maknanya ini yang kata wajib sina'i itu ada beberapa bahagian lah. Wajib yang kata kurang sikit dia punya tahap wajib kita belajar tu. Cuma kita ni kena terus belajar, terus menerus berterusan belajar ilmu-ilmu Al-Quran ni, supaya kita sampailah ke tahap kita mencukupkan pengetahuan kita sehingga ke tahap yang wajib sina'i ini. Apa dia? Usaha untuk belajar, terus belajar sampai kita tahu beberapa perbezaan-perbezaan pada bacaan di kalangan imam-imam Al-Qurra, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ni ayat 24. Mungkin kita boleh buka Quran nanti, surah Al-Hadid ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid. Jadi ini adalah bacaan Imam Ibn Katsir, Abu Amru, Imam Asim bacaan kita, Imam Kisai, Imam Hamzah, Imam Yaqub dan Imam Khalaful Ashir. Ni imam-imam yang disebutkan nama-nama ni baca macam mana kita baca hari ni. Macam yang seperti mana yang tercatat dalam Al-Quran lah. Okey, ada pun imam lain, contoh Imam Nafi', Imam Ibnu Amir, Abu Ja'far membaca kalimah huwa di antara kalimah Allah dengan kalimah Al-Ghani. Dia tambah kalimah huwa ni dibaca dengan apa? Apa ni dia kata Imam Nafi' membaca tanpa, membaca tanpa, maknanya tak ada kalimah huwa, tak ada. Kan kita baca fa innallaha huwal, kalau mereka baca fa innallahal ghaniyyul hamid, dia tak baca dengan huwa. Okey, jadi kena tahu juga sikit-sikit. Bila kita tahu tu, kenapa tujuannya? Supaya andainya ada pembaca-pembaca yang mungkin datang daripada negara lain yang memang mereka tu mengamalkan kaedah-kaedah pembacaan Imam Nafi'
ataupun Imam Ibnu Amir ataupun Imam Abu Ja'far, mereka datang ke negara kita, mereka baca Quran, mereka tidak menyebut huwa tu. Fa innallahal ghaniyyu. Sedangkan kita cemak Quran kita ada fa innallaha huwa. Maka kita, sebab kita belajar ni, maka kita tidak mudah-mudah untuk menyalahkan bacaan mereka. Okey tak? Jadi sebab tu penting juga ilmu-ilmu tu. Jadi contohlah hakim-hakim, majlis tilawah Al-Quran antarabangsa, kan? Apabila berlaku majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, menggabungkan pembaca-pembaca Al-Quran daripada berbagai-bagai buah negara. Di situ negara-negara masing-masing dia ada kaedah mereka yang tersendiri. Tiba-tiba adalah negara tersebut membaca dengan kaedah Imam Nafi', contoh membaca dengan bacaan Warash, kan? Mereka tak baca huwa, maka hakim yang ada ilmu ni dia tidak akan potong markah, dia tidak akan salahkan, sebab dia tahu memang ada kaedah bacaan yang menggugurkan ataupun tidak membaca kalimah huwa itu. Ni kalimah fa innallahal ghani. Sebab tu pentinglah belajar juga ilmu-ilmu ni, ilmu qiraat namanya. Okey, yang kemudian wajib mengetahui masalah hukum berkaitan dengan wakaf, termasuklah hukum ibtida'. Jadi kita ni kena juga belajar juga, tahu di mana boleh berhenti, di mana nak kena mulakan balik bacaan, boleh sambung terus ke ataupun kena ulang balik pada kalimah-kalimah yang tertentu. Ni kena belajar, namanya ilmu wakaf dan ibtida'. Sebab apa? Jika tersalah wakaf, kalau salah berhenti, boleh merosakkan makna ataupun maksud sesuatu ayat mengikut kaedah asal. Tidak ada tempat yang wajib wakaf padanya atau sebaliknya, melainkan yang memberi waham ataupun keraguan pada makna serta mempunyai niat padanya. Kalau dengan sengaja kita berhenti pada kalimah-kalimah yang tertentu dan berhenti itu boleh merosakkan makna, maka itu adalah salah yang dikeji. Dia ada kesalahan yang kita berhenti sadaqallahul azim tu, di mana kesalahan itu berhenti habis langsung tu, itu adalah kesalahan yang dikeji. Contoh sebagai contoh, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin sadaqallahul azim. Dia berhenti kat situ. Sedangkan kesalahan berhenti kat situ. Fawailul lil musallin, di situ memang ada tanda berhenti hujung ayat. Tetapi kalau kita dari sudut maknanya, celakalah bagi orang-orang yang salat. Kita pun sallallahu, tidak menyambung ayat selepasnya. Sedangkan ayat selepas itu adalah menerangkan siapakah yang celaka di kalangan orang-orang yang salat itu, iaitu fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang dimaksudkan orang salat yang celaka itu ialah orang yang tidak bersungguh-sungguh menjaga salatnya. Itu maksudnya. Jadi kalau dengan sengaja kita berhenti, itu tak boleh. Jadi kena belajar juga sikit-sikit ilmu-ilmu wakaf dan ibtida' ini, supaya mengelakkan daripada melakukan keraguan-keraguan dalam makna. Kemudian wajib atas seseorang pelajar Al-Quran bertalaki, mengambil bacaan dengan syekh ataupun guru yang teguh ataupun baik bacaannya, lagi tiada bersalahan dengan hukum tajwid. Ni dalam bab rukun bacaan Al-Quran surah 83 yang lalulah. Okey, kena cari guru untuk kita talaki betulkan bacaan Al-Quran kita. Berkata Sahib Salsabil Asy-Syafi'i, dan wajib yang kedua iaitu sinai, yang datang atas 3 jenis, iaitu mengetahui siapa guru yang dengan memastikan bacaannya atau keadaannya sebagai ikutan, atau mengetahui setiap hukum wakaf, atau mengetahui masalah khilaf kepelbagaian bacaan di kalangan Al-Qurra. Yang kelima, ulama telah membahagikan orang yang membaca, iaitu qari Al-Quran, kepada 3 golongan. Yang pertama muhsin ma'jur, yang kedua musik ma'jur, yang ketiga musik ma'zur. Siapa dia muhsin ma'jur? Iaitu orang yang membaca Al-Quran tepat dengan hukum tajwid. Sabda Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran itu
dan dia mahir dengannya, maka akan bersama dengan kalangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Yang kedua, siapa dekah dia musik ma'jur, iaitu orang yang membaca Al-Quran tidak bertepatan dengan hukum tajwid, tetapi terus belajar, terus belajar dan berusaha untuk memperbaiki bacaan ni. Ini golongan yang kedua. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia tersekat-sekat, tidak lancar, maka padanya menghadapi kepayahan, susah payah, maka baginya 2 pahala. Maknanya ini adalah orang yang melakukan kesalahan yang diampunkan, makjur yang diampunkan. Okey. Yang ketiga, musik makzur, iaitu orang yang baca Quran tidak tepat dengan hukum tajwid tapi tidak mahu belajar. Ini tidak ada keuzuran, ini berdosa. Maka Rasulullah SAW sabda, betapa ramai orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Jadi ini Al-Quran melaknat mereka. Rubba qari'i lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa ramai di kalangan pembaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat sebab mereka tak nak belajar, buat salah. Kata setengah ulama, hadis ini tiada asal baginya. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahawa ungkapan itu adalah kata-kata Anas bin Malik. Dengan mungkin ini ada orang kata hadis, ada yang kata bukan, ini adalah kata-kata daripada Anas bin Malik saja. Rubbatalin lil, ini yang bawah ni lah rupanya, betapa ramai orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatinya. Wal Qur'anu yal'anu. Okey, itu saja yang kita dapat sama-sama belajar dan ulang kaji daripada kitab tajwid ini, berkenaan dan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi apapun kita hari ini sebagai pelajar-pelajar Al-Quran kena berusaha untuk terus menerus dan berterusan belajar untuk kita memperbaiki dan memelihara lidah kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana kita takut sekiranya kita melakukan kesalahan dengan sengaja, maka ianya termasuk berdosa yang kalau dengan sengaja lagi boleh menyebabkan kita mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, untuk hari ni setakat tu dulu, insya-Allah. Ada kesempatan di lain petang ni jam 2.30 terus bersama-sama dengan saya jam 2.30, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah jam 2.30 menerusi page saya Quran bersama Ustaz Jeh, dan saya akan buat cross post juga dalam page Kubak Center, juga boleh tengok, tak ada masalah. Kita sambung tajuk huruf Al-Quran di halaman yang ke-103, insya-Allah. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Minta ampun, minta maaf atas salah silap, kelemahan saya. Terima kasih atas perhatian kepada semua yang bersama-sama terus belajar. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita tersalah, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jumpa lagi insya-Allah di lain hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.